Jadi. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Pape, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada sesiapa yang baru datang, aku Hafiz. Tersekat sikit, aku tak ingat dah intro aku macam mana. So episod kali ni masih menggunakan setting yang sama. Aku tak bergerak sebab aku rekod selepas daripada Hopa V-Box. So sekarang ni aku just nak buat intro dulu sikit, dan kemudian kita akan pergi kepada Bond, iaitu daripada channel Fikri Hash. Aku akan share kat situ, korang pergi tengok. Dia cerita pasal Tamiya, dan episod kali ni adalah pasal Tamiya. So kenapa pasal Tamiya pula tiba-tiba papih ni kan? Aku sebenarnya Tamiya ni ada satu memori lah. Aku ada satu memori pasal Tamiya. Biasalah daripada kecil aku main, and then aku simpan. Dan kemudian pula masa aku besar sikit lah, zaman diploma, aku start semula. Sebab masa tu tiba-tiba macam naik semula. Dan aku bring up balik toolbox aku semua tu, barang-barang lama aku. Dan aku ada add up another barang-barang lagi. Dan aku terberhenti. Aku terberhenti bersama kawan aku. Sebab kita orang punya toolbox tu, satu tu semua ada dalam, Aku tak tahu berapa kereta dalam tu. Semua part semua kena curi. Sedih. Tapi aku akan tunjuk korang gambar toolbox aku, gambar ada kereta-kereta ke apa. Nanti aku akan macam tunjuk-tunjuk sikit situ. And inilah kereta aku. Dan adalah ni tempat yang aku main, dekat Temeloh juga. Ada yang aku main dekat Temeloh. And adalah tempat-tempat lain juga. Dan kat Kuantan pun, mostly Kuantan lah. So episod kali ni aku minta bantuan Bond untuk explain pasal Tamiya, sebab aku dah macam ingat-ingat lupa dah, dan mostly lupa lah. So Bond dia memang pengumpul Tamiya. So aku rasa aku perlukan bantuan dia untuk memberi info kepada aku dan juga untuk korang. Dan intro aku ni actually aku nak buat unboxing dulu, sebab aku tak set lagi bila aku nak jumpa Bond ni tau. So aku kena unboxing sebab barang ni aku beli dekat Shopee. Alright, itu je kot. Jom kita unboxing. Jom. Okay guys. Banyak ni. Penuh dah skrin. Okay, so aku akan unboxing. Dan kemudian macam tadilah aku cakap, so habis settle ni, kita akan terus pergi kepada rumah Bond. Okay, so kalau korang tengok sini, so ini adalah first purchase, consider first lah, selepas aku dah lama stop dan aku start semula. So kalau korang tengok, aku beli 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada satu lagi ni. Alright, so aku beli ni dekat Shopee. So dekat Shopee tu nama dia Your Ultimate Hobby Shops. So ni ada Menan Adam channel. So aku pun ada check it out juga channel ni, sebab dia buat pasal Tamiya. So kira macam ni lah. Nanti aku akan share link untuk kalau korang boleh nak usah-usah Tamiya juga. Mana tahu korang pun nak collect juga ke, nak start main ke. Packaging dia kalau tengok dekat sini macam awesome juga. Memang dia betul protect. So aku rasa aku boleh recommend lah dekat korang, kalau korang boleh nak beli. Memang betul-betul protektif. Protektif betul ke ayat aku. Sebab dia letak kotak individual. So memang agak Memang betul-betul terlindung lah. Memang betul-betul terlindung. So aku akan pecahkan dan aku akan buka satu-satu untuk kita lihat. Alright, dimulakan dengan ini. Aku pun dah tak tahu apa benda. Tapi dia ada tulis Hafiz. Tamiya dia nama Hafiz. Magnum SB. Okay, Magnum SB. Magnum ni antara favourite aku. So aku nak dapatkan balik, sebab before ni pun aku pakai Magnum juga. So aku nak kembalikan. Wow, okay. So korang nampak, memang okay, tarik je. Alright. So ini adalah Magnum Saber. Nampak? Magnum Saber Premium. So inilah Super 2 chassis. Fully cow. Nice lah. Memang nice. Dia wrap tau. Gila dia wrap.
Cantik ah. Memang terbaik ah. Alright, so ini satu. Dan kedua, kedua dia ada tulis tak? Okay, so kedua ada tulis Fire Dragon. Alright, so Fire Dragon ni macam mana okay. Alright. Okay, kotak tak tepi. Ui, memang terbaik ah. Dia punya packaging, serius. Okay, so ini dia. Alright. So Fire Dragon Clear Special. Aku tak tahu kenapa aku beli ni. Aku rasa macam smart. Aku rasa macam cantik untuk di make up kan. So dia pakai polycarbonate body. So memang cun tepi dia. Alright. Okay, aku nak cerita lebih dalam aku tak tahu. Serius. Sorry guys, aku memang tak tahu. So sebab tu lah aku perlukan bantuan Bond. Nanti aku akan bawa semua ni dekat Bond. Alright. So yang ketiga. Okay, ini betul-betul aku beli just for apa orang kata untuk setup. Bukan untuk setup. Bukan untuk setup racing lah. Ini aku beli sebab dia memang cantik lah. Ada bagi cookies. Alright, dia ada bagi cookies. Sample mungkin. Macam mana ni nak buka? Yang ketiga adalah elephant. So elephant ni aku beli sebabkan dia macam version animals ni memang comel. So aku dapatkan jugalah. Okay, so seterusnya. Seterusnya ni pun sama juga, animals juga. Sebab yang aku nak set up racing 2 ni. Dan yang lain ni lebih kepada macam collect je lah. Oh Allah. Aku lebih kepada nak collect sahaja. Okay, so seterusnya adalah ada lagi cookies. Alright, thank you. Your ultimate, apa nama? Your ultimate hobby shop. Memang terbaik. Packaging tip-top. Korang jangan risau lah. Dia packing individual. Korang bayar lebih pun tak ada hal. Tengok, sampai elok je tau. Tepi ni tak ada kemek-kemek pun. Alright, so the second animal lah. The second animal is kucing lah. So aku dapatkan kucing ni sebab dia comel. Semua comel lah. Animal ni mostly aku tengok semua comel. Nampak tak kucing tu? So alright, so itu je. And next one, kalau korang nampak, owl. Ada cookies lagi. Thank you. Dapat cookies. Okay, so ini dia burung hantu. Tergoyang lagi tripod aku. Sorry guys, sorry. Kejap aku betulkan sikit tripod. Alright. Okay, good. So, animal yang ketiga adalah owl. Okay, korang boleh nampak. So macam ni. Aku takkan explain panjang. Nanti kita akan minta bantuan Bond. So ini sahajalah. Satu lagi. Sorry. Satu lagi guys. Kejap. Dia satu lagi ni dia macam kategori animals ni juga. Tapi aku rasa lagi special because of dia Korean. Okay, sebab dia Korean. Dan aku dapat juga daripada seller ni. Seller ni aku tengok macam antara yang termurah lah. Sebab yang lain semua jual 100.5, lebih 100.5 lah. Okay, so ini dia. Packaging pun not bad. Thank you. Aku tak ingat dah nama seller ni. Ini dia Pororo. Dia cakap memang dia jual murah sikit sebabkan kotak kemek lah. And then tapi aku tengok overall okay lah. Tak adalah teruk kan. Tengok dalam okay kot. Hopefully okay. And ni Pororo. Sebab Pororo ni adalah satu kartun animasi Korea. So dia buat Tamiya. Alright. Ya ke? Tengok, aku tak boleh bagi info. Aku serius, aku tak tahu. Alright guys, so aku dah buka semua ni yang korang tengok ni. Dan aku akan bawa kepada Bond. Jumpa di sana guys. Alright, jom. Alright, so sekarang kita berada di studio siapa ni? Ini dia, Bad Bond. Alright, so aku datang ni, Bond.
Mana backbone tadi? Sebenarnya akulah Batman tu. Alright, so sekarang ni macam aku cakap, memang aku nak jumpa dengan Bond. Bond daripada Fikri Hash. Hash ke Hash? Dua-dua pun boleh. Aku pun tak biasa gini nama dia. Aku nak cakap freedom tadi. Sebab nama baru, bersempena tahun baru. So Bond dia rebranding dia punya channel lah. So aku akan tunjuk korang dia punya channel. So korang boleh pergi follow dia. Sebab dia Bond pun review semua mainan lah. Beyblade ada, Tamiya ada. Korang tengok background ni, ada Gundam lah apa semua kan. Dan korang jangan lupa juga tengok dia punya collection. Memang gila-gila. Aku step dekat studio dia ni, aku dah apa benda ni? Macam tu. Alright guys. So sekarang ni, hari ni, sebab episod kali ni pasal Tamiya. Dan aku pun dah tunjuk aku unboxing Tamiya. So aku macam aku nak borak-borak je lah pasal Tamiya. Sebab aku ada bawa barang yang aku unboxing hari tu. So kiranya macam aku ingat nak pasang, macam tak sempat kot. Tapi kita lebih pada borak je lah. Kita lebih pada borak je. Alright, so Bond, kita mulakan interview kita. Rasa macam nak interview kerja. Tangan macam ni. Okay, so Bond, kau memang minat Tamiya ke? Macam tu. Formal gila. Habis formal, kau memang minat Tamiya ke? Ya, saya minat tuan. Okay, so kau sebenarnya Tamiya ni memang dah lama ke atau baru start ke? Kalau cakap membesar, macam aku pun membesar. Kita memang membesar lah. Macam aku sembang dengan Hafiz tadi pun, memang kita orang membesar zaman Let's Go. Masa tu aku darjah 6. Dia tak tahu lah, dia muda lagi. Aku mungkin dah 3 kot. Darjah 3 lah. 3 lebih kurang lah. So macam tu lah. So macam yang collector punya hal ni baru lagi lah. Dalam 2019 aku baru start collect. 2019. 19. Okay, time macam tu tengah hype Beyblade. Habis je Beyblade PKP 2020 kan. Start tu aku dah start kumpul. Kita duduk rumah tak ada. Serius tu 2019 lah. 2019 hujung tahun tu baru start. Dulu itulah tu dulu yang masa main lah. budak-budak tu dah selamat tinggal lah. Kita banjir ke apa tak tahu lepas mana lah semua. Betul. Lagipun zaman tu kita goki kan. Goki je time tu. Goki Audi. Sebab Tamiya kalau ikutkan memang mahal lah. Betul? Zaman tu. Dan sekarang pun actually Tamiya pun mahal. Tapi sebabkan kita dah membesar, kita dah ada income sendiri lah. So mampulah sikit untuk beli kan. Sebab dulu kalau zaman kita lah, Tamiya paling murah RM35. Goki RM2.5. memang bagai langit dengan bumi lah. So next aku nak tanya kau, kira macam kau ni kategori collector ke, racer ke, macam mana? Sebab aku sebelum aku tanya sebelum kau jawab, macam aku target racer. Sebab aku memang betul-betul aku beli, aku build up, set up semua dia punya apa dia panggil lah, parts-parts tu, basic tune lah, apa benda tu kan. Sebab FRP apa semua sebab aku dah macam dah lupa. Sebab tu aku perlukan Bond jugalah. So macam aku kategorikan aku untuk racer. Tapi aku nak start semula as a collector. Sebab aku rasa aku tak boleh dah aku nak race. Tak ada masa dah. Dan kita pun macam dah tak ada community sangat kan. Dekat Kuantan lah, especially Kuantan lah, hampir zero lah. So kira macam kau apa? Racer ke? Buat masa sekarang aku collector lah. Memang aku nak menghala ke racer. Tapi pada aku better beli track dulu lah kalau aku nak jadi racer. Sebab kalau kita buat pun, kita tak boleh nak main. Rasa macam alah sayangnya. Kalau nak main kena pergi KL jauh kot. Pergi KL kita dapat satu kit. Duit minyak, duit betul tu. Betul. Dapat satu kit. Baik kita tunggu beli track. Beli track kita develop community baru kat sini. Community orang Kuantan. InsyaAllah. Satu hari nanti. Okay, cakap pasal community kan. Kuantan memang kita tahu tak ada lah. So kat KL ataupun the whole Malaysia ni, sebenarnya ada lagi ke? Ada. Dan aktif ke tidak? Ada dan aktif.
Kalau macam certain tempat memang kadang diorang setiap minggu pun ada buat. Mungkin dia buat kecil-kecilan hobby shop lah yang ambil peranan benda macam ni sebab dia orang ada track, so dia orang boleh buat macam nak buat mini tournament ke mini race ke apa ke, term-term dia orang lah. Sebab dulu kalau dekat Kuantan kita ada hobby hustle kan. Hobby hustle dekat Mega Mall tu tingkat 4, tingkat 3. Tapi tu pun dah tutup. Dulu dia walaupun komuniti kita dah hampir pupus dekat Kuantan ni, tapi dia still buat tournament setiap minggu kalau kau nak tahu. Tapi itulah dah tak ada rezeki, tutup juga akhirnya sebab PKP 2 tahun memang dia orang tak boleh nak survive lah dengan bayar sewa, customer tak ada, memang payah. Itulah sedih lah sebenarnya. Macam Bon cakap, komuniti tu masih ada dan masih aktif, tapi dia aku rasa mungkin boleh katakan dalam kelompok dia sendiri dia bukan kelompok meluas lah. Macam siapa yang tahu kan. Macam tu lah kan. Siapa yang tahu. Sebab macam ada juga komuniti yang baru nak develop, macam ni pun hasil kerja daripada seller-seller dengan hobby store lah kan. Macam contohnya yang aku recommend kau Your Ultimate Hobby Shop kan. Hobby Shop. Dia seller dia memang sangat cuba untuk naikkan benda ni lah. Your Ultimate Hobby Shop ni. Lepas tu dia pula collaborate dengan YouTuber juga, Menan Adam channel ni. So dia collaborate, dia orang pun buat satu group WhatsApp. Memang aku pun ada dalam tu. Asal aku tak ada. Tu aku suruh dia masuk kan. Bro Midin kalau tengok video ni, masukkan nama dia. Dalam group WhatsApp tu memang beratus orang. Adalah 150 ke 200 orang. Dan dalam tu pun aktif lah semua. And buat masa sekarang dia orang dah buat rasa dalam 2 untuk tournament yang ketiga lah. Macam tournament macam hari keluarga macam tu lah. Hari keluarga WhatsApp. Tapi dia memang aktif lah. Dia orang buat macam baru ni 2 kali dia orang buat dekat Jehan. So dia orang ada track situ, dia orang deal dengan tu, dia orang buat tournament kat situ. Memang happy lah, dia orang pun buat happy-happy. Tak ada yang jenis serius sangat sampai nak kena buat yang race punya. Dia orang main buat stock je lah. Okay. Cuma ada tema, contoh tema kali ni Animal Racer. Semua Animal Racer. So benda tu macam dia sikit-sikit tapi lama-lama jadi bukit. Menarik lah juga. Menarik orang baru lah. Kita tak ada terus macam heavy main speed punya speed track speed punya tema ke macam kena buat build kereta yang speed punya team ke kena pakai engine ni ke. Kalau macam tu kan macam terlampau orang panggil terlampau macam macam orang beginner, orang baru nak tactical sikit lah. So dia tactical ni memang agak kiranya macam orang baru jadi takut nak join. Macam betul. Kang aku main ayam je. Lepas tu bye. tak join dah. So bila dia orang buat macam ni, macam buat Animal Racer, kit pun dah 50-60, orang baru boleh start in. So menarik minat budak-budak ke kanak-kanak boleh masuk, anak-anak kan. So sesiapa pun boleh join lah. Lagi menarik lah kalau buat macam tu untuk naikkan. Sebab kita sekarang ni rasanya mungkin kita nak naikkan dulu lah. Naikkan community tu sebab lah. nak kekalkan hype yang masa awal-awal dulu kan, tahun 2003 zaman tu aku rasa macam agak payah sebab kita pun anime dah tak ada lah. Sebab benda tu hype because of anime tau. Dulu kan ada Let's Go, Dashankuro. So benda tu dah tak ada. So jadi macam orang dah tak mengikuti lah. So siapa yang tahu je tahu. So kita tak nak lah hanya kerana yang tahu je boleh main, yang tak tahu tak boleh nak main. Dan dia orang sebenarnya dia orang ni macam tak tahu mana nak dapat jugalah. Mana community ni, mana so macam sebab aku jumpa Bon. So bila aku jumpa Bon, aku nampak collection dia. So aku macam aku punya kan dah hilang kan. So aku macam nak start tapi aku macam okay dah macam tak ada orang nak bagi motivate. Betul. Tapi disebabkan dia aku motivate, dia racun. Racun. Motivate tu macam klise racun kan. So kira aku jumpa Bon ni sedikit sebanyak borak-borak tu. So aku dah dapat balik dah rentak tu dan aku cuma lebih pada collect lah. Aku just nak collect. Dan aku nak build up balik yang aku punya lama tu lah. Aku nak sebiji je. Walaupun aku tak race,
Tapi aku just untuk collect dan aku nak kembalikan apa yang aku dah ada dululah. Betul. Alright. Okay, so Bon, kita dah cerita dah sedikit tentang Tamiya ni lah, apa benda semua kan, pasal minat kau, pasal minat aku. Okay, so sekarang ni aku nak tanya, kita spesifik lagi, kita go down lagi pasal Tamiya. Boleh? Kita main Pokemon PTCG. Kita tahu Pokemon kad mana yang rare dan kad mana yang tak rare kan. So, apa yang membuatkan Tamiya ni rare dan tak rare? Macam mana tu? Macam mana nak start dulu? Aku pun tak tahu nak start daripada mana. Ke kau nak ceritakan tentang penghasilan Tamiya tu dulu? Penghasilan? Maksudnya macam aku kerja kilang Tamiya ni. So macam kau pernah cakap kat aku, ada first print lah, yang limited, reprint lah, special. lepas tu yang apa benda yang first manufacture lah. So aku rasa mungkin kau boleh ceritakan tentang benda tu kot. Kita start dengan benda tu dulu dan mungkin kita selit-selit lah. Yang mana disebabkan ni lah rare, disebabkan tu lah rare. Okay, kalau kita tengok Tamiya kan, kalau kita cakap dari segi rare tak rare tu, semestinya mahal tak mahal kan. So mahal tak mahal tu, aku dah ada ready dah sikit. Simple lah, yang semua orang boleh tahulah. Kalau kita tengok dekat sini lah, kit ni, keluaran dia, kalau Tamiya ni, dia suka keluarkan satu kit macam ni, tapi sama. Tak je. Tapi sama. Contohnya macam ni kan. Dia keluarkan satu kit macam ni. Kat sini dia ada tulis Special Edition. Tu yang jahatnya Tamiya ni. Sebab yang ni reprint. Yang special yang first print dia tulis limited edition. Beza dia tu je. Ni untuk kit-kit baru lah, yang special edition. Kalau Mantari ni yang standard juga ni, kan. Aku letak Mantari ni sekali sebabnya kat sini tu tulis limited edition. Maknanya ni first print. Kalau yang reprint punya dia tulis special edition lah. So kalau macam geng-geng collector Tamiya, dia orang dah tahu dah. Untuk Tamiya, kalau special punya keluaran, dia akan item code ni kat atas ni, dia tulis 94972 ni. Kita jangan tengok semua, kita tengok kat depan ni. Dia ada tulis 9. 9 ni bermakna keluaran yang special, yang limited. So bila 94 ni, dia akan limited lah. 95 special. 94 limited. Macam ni kan special edition. Ni limited. Item code dia 94. Yang ni limited. Kalau yang special punya dia tulis 95. 95. Dia start dengan 95. So kit-kit yang special edition macam ni, yang 95 ni murah lah, sebab dia special edition. Dia yang reprintnya. Yang limited ni, yang item code dia start daripada 94 ni adalah limited. Tu basic lah dari segi nombor item code dia, dengan tulisan limited, dengan apa tu, special edition. Tak ada benda sangat beza dia. Kalau yang normal release, dia tak start daripada 9, dia start daripada 1. Yang maknanya special edition, limited edition start daripada 9. Okay. Alright, so next one. So dekat sini kita tunjuk yang keluaran normal release. Kalau tengok kat sini dia tulis 19402. Normal release daripada 1. Maknanya dia bukanlah barang limited. So macam mana benda ni boleh jadi mahal juga? Macam mana tu? Dia sebab ada first print dengan reprint juga. So kalau macam kita tengok yang ni, yang atas ni adalah reprint. Yang bawah ni adalah first print. Kalau kita tengok kat sini, item code dia sama je, 19402. Dua-dua sama. Tapi yang first print dia ada harga. Yang tepi ni, yang 600 ni adalah harga dalam yen. Yang ni bukan harga ke? Harga juga. So yang first print ni 600 yen je dulu. 600 dah 4 berapa? 64 24 RM24 je dulu harga dia.
Sekarang harga dia 240 lah contoh. Memang 200 lebih lah kalau tapi atas supply and demand jugalah. Kalau macam kit tu macam orang kurang berminat, dia akan jatuh juga harga. So yang reprint ni 780. So kalau kita tengok dekat sini beza first print reprint macam ni. Reprint dia made in Philippines. Kebanyakan kit-kit yang baru, even yang tadi yang special edition, limited edition pun kebanyakannya made in Philippines juga. Tapi dia rare dia atas dasar lain. Special edition, limited edition. Macam yang ni dia normal release. So nilai dia naik dari segi dia made in apa. Macam made in Japan harga dia akan jadi lagi mahal lah. Betul-betul keluaran Jepun memang lagi mahal lah. Lagi mahal lah. Dia keluaran harga sama tapi dari nilai collector lah. Nilai collector tu berbeza lah. Macam ni kita boleh tengok dia made in Japan kat sini. Kalau yang ni made in Philippines. Lepas tu kalau macam ni dari siri Let's and Go, kita boleh tengok beza dia. Macam ni reprint, kita tengok belah dalam dia pun kotak dia kosong je. Lepas tu even dekat dalam dia pun dia just tulis tulisan-tulisan macam ni. Tapi kalau yang first print dia ada komik kat dalam. Kalau korang tengok ni, dia. Kalau Lepas korang tu tengok dia ni, ada tunjuk apa tu namanya? series lah. Kit-kit yang dah pernah dikeluarkan oleh Tamiya lah. Pada zaman tu lah. Lepas tu dari segi belah dalam dia pun sama. Kat dalam ni dia ada tunjuk aksesori lah. Gambar aksesori Tamiya yang ada keluaran masa tu. Lepas tu dekat belah bawah dia pun lain. Kat belah bawah dia ada macam apa ni? Precaution kan. Precaution. Tu dari segi kotak saja. Lepas tu banyak lagi lah. Kita tak boleh nak cakap banyak sangat kan. Nanti lama sangat. Dari segi aksesori, dari segi part pun kat sini ada tulis made in Japan. Dekat sini pun ada tulis, dekat runner ni ada tulis made in Japan. Kalau yang Filipin dia tak tulis made in Japan, dia just tulis macam nombor-nombor je lah. Betul lah menaikkan. Lepas tu kalau kit first print, dia ada grease besi ni dalam ni. Yang ni dah ditukar. Dia tu plastik tu lah. Ni plastik. Ni selalu yang Filipin punya memang datang dengan plastik biru ni lah. Kalau yang first print, yang made in Japan memang datang grease timah kan. Grease timah warna biru. Kejap lagi kita akan tunjuk kit yang lagi rare. Dekat situ dia ada grease tu. Tapi bukan warna biru, dia warna hijau. Nak tunjuk dia lagi rare. Kita panggil super rare lah, senang. Super rare. Macam ini pun ada tulis made in Japan ke apa dekat dalam ni. Semua ada. Ni pun ada juga kat tepi ni. Dia menunjukkan dari segi tu. Okay, so kita pergi kepada next one. Kita pergi ke next sikit. Okay, sekarang yang ni aku nak tunjuk kiranya lagi rare lah. Lagi rare daripada yang tadi. Yang tadi dah first print. Dia dari segi first print untuk Sonic Saber lah. First print reprint. Yang ni lagi rare? Yang ni lagi rare. Apa rare dia? Rare dia, kalau contoh kita tengok Pokemon kan. Pokemon TCG. Kalau dulu punya Pokemon masa awal-awal 1999 lah. 1999 betul. Dia punya pengeluaran dia, siapa yang keluar? Dia Wizard of the Coast kan. WOTC tu. Kalau tengok ada kad dia punya plastik tu pun ada logo-logo tu, Wizard of the Coast tu. Yalah, betul lah. Tamiya dia lebih kurang lah, tapi dia still Tamiya. Tapi dia beza dia dari segi kilang pengeluaran dia. Macam tadi kita comparekan untuk Sonic Saber ni dari segi kilang Japan dengan kilang Filipin. Yang ni kilang Japan dengan kilang Japan juga. Pengeluar macam pengeluar lain lah. Bukan, sebelum dia berpindah. Sebelum dia tukar kilang baru. Mungkin kilang lagi besar ke apa ke. Okay. Dia kalau dari segi perbezaan untuk kilang ni, kita bagi nama kilang lah tu dulu. Kilang yang lagi lama ni dia kilang Oshika. Dia berada di Oshika, Japan lah. Tak tahulah Oshika apa ke. Yang ini Ondawara. Ada tulis sebenarnya. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada tulis ni. Bunyi alamat 37 Ondawara, Shizuoka City, Japan. Kalau yang ni dia daripada
Oshika, Shizuoka City, Japan. Sama juga. Shizuoka lah, tapi dia Oshika. So dia lebih kurang macam ni Thundershot Thundershot Junior ni. Dia kira macam kira antara yang paling awal lah. Antara yang paling awal. Antara yang paling awal ni guys. Kalau sebelum keluarnya Sonic Saber, Let's Go apa semua ni. Kalau kita tengok dari segi perbezaan harga lah. Macam contoh yang ni first print dan yang tadi reprint kan, yang made in Philippines. Kalau contoh yang made in Philippines tu masa baru keluar dulu masuk Malaysia dalam harga RM50 je lah, normal release. Even kit-kit baru sekarang pun dalam area situ kan, RM50 ke RM70. Tapi kalau yang first print kita jumpa, harga dia boleh berubah daripada 100 ke 300 untuk yang first print. Untuk perbezaan yang sikit-sikit tadi lah, made in Japan, ada chop made in Japan, item code, tu lah beza dia. Lepas tu ada komik-komik tu ke, bukan semua kit ada komik. Dia yang mana ada anime tu adalah komik dia. Yang tak ada anime tak adalah komik. Dia dari segi lain pula. Kilang Oshika ni keluaran dia terlampau sedikit, sebab tu dia mahal. Terlampau sedikit dia macam dalam tempoh dalam 3-4 tahun macam tu je Oshika untuk mini 4WD lah. Sebelum tu ada lagi kalau tengok Oshika punya keluaran untuk kit lain lah, macam apa tu namanya, kit-kit yang model kit, bukannya mini 4WD. Macam kereta Pajero apa semua tu. Kan Tamiya kan ada Mokit lah. Dia mokit tu. Dia start dengan tu lah. Tu Oshika dah ada dah. Memang dah lama dah. Tapi untuk mini 4WD dia sekejap je. So untuk mini 4WD dia dalam 3-4 tahun je. Lepas tu dia beralih ke Ondawara lah. So yang specialnya untuk Oshika, ada 12 kit saja dalam ni, dalam Tamiya ni yang ada. Antaranya Thundershot ni lah. Specialnya dia ada benda ni. Dia ada tag dia special. Sebab tag ni je. Bukanlah sebab tag je. Dia ada lah benda-benda lain lagi kan. Tapi sebabkan tag ni yang menunjukkan dia salah satu yang rare lah. Kayaknya kita nampak je tag ni, tahu dah dia antara yang first lah. Oshika punya. Kerana tag je lain macam. And harga dia terus mencanak. Tapi kita jangan banding Hot Wheels ke Pokemon TCG ke. Macam Charizard tu sampai $300,000 kan. Yang base set tu. Ataupun Tamiya yang tahun 1960 harga 1 lebih juta ke. Tak, Tamiya tak adalah sampai harga macam tu. Tapi untuk macam Oshika ni, dia dah start dah mencecah 1,000 ni. Bukan, yang ni tak sampai lah 1,000. Untuk model-model lain. Macam yang ni yang ni kalau jumpa sekarang dalam 500 lah. 500 mahal juga lah. Aku dapat murah lagi lah. Mahal juga lah. So kalau family aku tengok faham murah lagi bukan dapat mahal so Cik lepas tu Oshika macam tadi kan cakap Grease Timah kan. Kalau first print daripada Ondawara, selalunya dia memang warna biru. Dia punya kertas ni balutan dia ni warna biru. Kalau warna hijau ni kita tahu yang Grease ni datang daripada Oshika. So kadang-kadang ada yang Ondawara tapi dia dapat Grease hijau ni, mungkinlah dia pindah tu dia bawa sekali. So adalah lebihan-lebihan tu. Lepas tu engine ni pun ada juga perbezaan dia. Engine ni aku tak study lagi sebab ada yang ada lubang macam ni, ada yang lubang macam tu, ada yang tak ada lubang langsung. Yang tu pun ada perbezaan. Yang tu tak study lagi lah. Mungkin dah jadi racer nanti aku study lah bab engine tu. Even engine ni pun ada dia dua jenis version. Yang lama selalunya dia daripada Mabuchi engine. Mabuchi tu mungkin nama company juga kot. Company yang menghasilkan engine. So kebanyakan macam mainan-mainan daripada Jepun yang dulu, tak kira lah Tamiya ke ataupun benda tu apa, Dangun Racer ke. Kalau kau pernah dengar, dia Dangun Racer yang dua tayar depan belakang tu, lepas tu track dia bulat tu, yang dia berjalan macam tu kan. Dia tu pun dia pakai engine yang sama macam ni. Dia ada Mabuchi engine. So Mabuchi engine ni dia lagi laju sikit lah. Sebab yang sekarang punya, kalau kita tengok kit yang baru-baru ni, engine dia pakai SMC.
SMC engine kalau tak salah aku. So itulah special dia. Tapi Mabuchi ni bukanlah terhad pada Oshika saja. Macam first print pun memang banyak pakai Mabuchi lah. So tu je lah dari segi perbezaan. Lepas tu kebanyakan kit daripada Oshika kosong terus. Ni kosong, kat sini pun kosong. Tak ada apa. Tak ada tulisan pun tak ada print apa-apa. Memang kosong. Okay, itulah ibu segala first print. Zaman ni mungkin dia tak ada ni sangat kot. Dia tak lebih pada simple dan yes. Penyampaian yang sampai lah. Okey. Tu dari segi rare tak rare dan apa orang panggil? Mahal tak mahal. Tak mahal. Okey, sekarang aku nak cakap yang ni bukan rare tak rare lah. Sekadar perkongsian je lah. Untuk update apa yang terkini yang kita boleh dapatkan. So kalau macam kita tengok dekat sini, tengok collection dia. Ini sikit tau, ada lagi tau. Macam kedai tau. Macam yang ni kita tengok lah, kit first print ni design dia macam lain sikit kan. Kalau kita tengok yang baru dia dah keluarkan premium, Tamiya premium. Broken Gigan premium, yang dulu Broken Gigan je lah. So premium ni macam dia edition baru, tapi dia still sama lah. Dia cuma tukar kit yang sama, tapi mungkin dia ubah dari segi chassis. Macam yang ni dia pakai Super FM chassis, yang ni dia pakai FMA chassis. Mungkin dia memperbarui dan memperkuatkan lah kan. Dari segi material dia beza lah. Macam even stiker pun, yang ni just stiker biasa, yang ni stiker dia glossy. Dia ada kilat-kilat sikit kan. Okay. Itu beza dia. Lampu dia pun lain ni kalau tengok. Lampu pun lain, design dia lain. Stiker dia. Tu je lah. And kit-kit yang premium ni boleh dapat lagi lah murah untuk orang baru. Sesuai lah untuk beli kit-kit yang baru. Kau pun ada yang premium kan, yang baru tu apa, Magnum Saber kotak dia. Yang ni pun yang baru lah. Ini aku punya. Macam beza kan. Ni yang lama, yang style lama pakai Super One chassis. Yang ni Super 2 chassis. Beza dia dari segi stiker lah, dia berkilat sikit. Memang itulah, kalau yang orang baru nak start, baru nak masuk dalam dunia Tamiya, aku recommend start daripada premium lah. Mampu milik dan senang untuk dimain. Senang betul. Untuk dimain. Macam ni pula, aku daripada PR Tamiya pula promote barang. So kalau korang yang pada zaman kita orang tahulah, ni kit-kit daripada Let's and Go. So yang sekarang daripada manga baru dia, iaitu ni Lord Spirit. Daripada ni kalau korang tengok daripada atas, ni Mini Forking. Mini Forking ni dia punya nama anime dia lah. So Mini Forking ni yang anime baru dia lah. So tapi kita tak ada lah, tak nampak lah dekat TV tak ada. Yang ni baru manga je. Yang specialnya Mini Forking ni ada special dia lah. Kenapa nama dia Mini Forking? Kenapa tu? Kalau nak tahu, pelukis Mini Forking ni sama dengan anime Shaman King. Sekarang dia dah ada remake. Dia ada remaster semula cerita Shaman King. Kalau kita tengok dekat online, memang ada lah cerita Shaman King sekarang, boleh tengok. Pelukis dia sama. Sebab tu nama dia pun Mini Forking. King Shaman King King Kong. Tu je lah. Lepas tu kalau korang tengok dia punya manga, yang ni benda yang macam misai ni sama macam Shaman King. Shaman King pun ada macam pedang dia, lepas tu keluar muka roh tu. Roh kawan dia Amida baru tu. Dekat pedang tu pun ada macam misai-misai ke benda kadang. Dia macam tu lebih kurang. So dia macam relate lah, macam roh tu masuk dalam kereta dia kot. So keluar macam cahaya dekat kereta dia. Macam nice lah. Tapi itulah, sekarang baru keluar kit ni je untuk Mini Forking ni. Kalau tengok kan dia punya ni misai dia ni. Tapi nice juga kalau tengok. Cumanya maybe untuk collector okey ni. Nice lah, dia macam estetik sikit lah kan. Tapi tak juga aku. Untuk racer ni macam mana nak pakai ni? Aku rasa untuk dari segi collector,
bila kita orang tengok dari segi perbualan, ramai juga yang tak suka macam ngarut sangat dia punya kit. Sebab yelah. kebanyakan kolektor ni kadang suka yang lebih pada macam vintage lama yang real car, mahala ke kereta yang betul and kit tu nampak smart. Bila dia dah macam tiba-tiba ada misai kan, asal ada misai macam lari terus daripada Mini 4WD kan. So benda ni sebenarnya macam Tamiya ni sebenarnya dia nak attract kanak-kanak lah kot kat Jepun. So macam wow, canggihnya kereta ini. Dalam bahasa Jepun, Hesma. Salah channel. Tapi memang sebabkan apa orang kata dia ni kira kategori anime baru lah. Manga. Anime tak keluar lagi. Dia bukan anime, dia manga je. So at first aku tengok ni masa yang aku duduk nak start Tamiya tu pun aku tengok ni aku dah macam macam pelik kan. So tak tahu lah, tapi tak tahu mungkin slowly dia dah improve kan. Dia dari segi collector memang macam apa ni. Tapi personally aku sendiri aku suka gila. Untuk kau suka? Aku sebab anime baru, kereta baru. So dia akan bila dia keluar satu macam ni memang kita tak rasa best kan, macam kita tengok Let's Go, Dashenkuro dia punya geng ada 5. Lepas tu bila 5 orang ada 5 kereta. So bila kita collect 5 tu macam bestnya. Nanti feel nampak dia nice best. lah, Nampak best tersusun. So aku pun rasa betul lah. Mungkin aku bersetuju dengan Bond. So kalau dalam manga untuk Mini Foking ni pun dia ada 5 juga geng dia. 5 geng. Orang jahat pun ada 5. Kalau based on aku tengok lah So manga nanti dia. ni kalau kumpul ni duduk sebelah-sebelah memang cun ni. Cuma yang aku risau Tamiya akan keluarkan semua ke atau tak. Bila tak keluar tu dia jadi kacau. Macam tu pula. Sebab buat masa ni dah ada nak keluar yang baru, yang nombor 2, iaitu orang jahat dia. Orang jahat dia yang mana? Orang jahat dia nama dia Shadow ke? Jado benda lah. Memang lawa gila gitu. Lagi lawa ni. Warna hitam merah, hitam oren macam tu. Memang lawa. And dia tak pakai misai, dia pakai kat belakang pula. Kalau yang ni kat depan ni, dia kat belakang macam tu. Dia lagi jahat lah design dia. Menarik tu. So aku harap sebenarnya biarlah Mini Foking ni sampai jadi anime. Bila dia jadi anime, dia menarik pemain-pemain baru. Kanak-kanak lah antaranya. Lagi-lagi dekat Japan. Bila dah famous dekat sana, dia masuk Malaysia. Aku harap benda ni jadi macam Beyblade lah. Dia boom. Bila boom, kita dapat komuniti baru lah dekat Malaysia ni. Dia sebenarnya dia lebih pada sebab aku duduk sebut anime kan. So sebab Bon selalunya cakap budak tengok daripada TV kan. So sebab Bon cakap sebenarnya benda ni memang daripada manga saja. So manga ni macam dia punya orang kata apa? Attraction dia tu pada golongan pembaca manga je lah. Macam aku ada baca tapi aku tak tahu pasal manga Tamiya ni tau. Betul. So ada pengurangan kat situ. So aku harapkan dia keluar anime so supaya dia pun boleh booming lah. So dekat situ boleh kita tahu dia sebenarnya dia hebat kan. Sebab bila dia keluar anime kan, budak-budak tengok kereta tu. Kereta ni laju sebab nampak benda tu bergerak kan. Kalau benda ni kan kereta kan. So bila dia manga je kita tak nampak dia bergerak. Dia nampak misai lah. Ni nampak dia bercahaya ke dia misai tu. Dia tarik budak baru semua. Okay guys, so aku rasa korang pun dah dapat sedikit sebanyak info. Tapi aku boleh katakan banyak lagi sebenarnya yang kita nak explain. Betul. Tapi ini sedikit sebanyak je lah. So hopefully nanti next video kalau aku ada buat lagi konten tentang Tamiya, aku akan jemput lagi Bon untuk cerita lagi ke, atau mungkin kita buat vlogging ke, pergi cari orang racing ke, apa-apalah. So aku harap korang enjoy dan korang dapat sedikit sebanyak mempelajari sebab yalah, ini je lah yang dapat kita share untuk hari ni. Mainan pun ilmu. Mainan pun ilmu. Takkan nak biologi je kan. Okay, so aku pun tak tahu nak apa sangat yang bahagian aku lah. Tapi ini je lah. Ini aku dah tunjuk korang masa unboxing hari tu kan. Ini ada Animal Racer semua lah. Tapi tak apalah, ini aku just nak share dengan Bon je. Aku nak tunjuk apa aku dah beli kan. Nanti dia tinggal separuh. Dan bagi ini aku je lah. Ini satu yang aku dah pasang. Nanti aku akan share video yang aku pasang lah. So ini adalah Pororo. So tu sajalah kot aku rasa.
Dan sampai sini sajalah kot kita punya rancangan pada hari ini, episod kita pada hari ini. Dan aku harap kau enjoy. Dan thank you Bon. Thank you kerana sharing. Hopefully kita berjumpa lagi on the next video bersama Bon lagi cerita pasal Tamiya. Dan itu saja. Aku rasa macam aku ulang balik ayat aku je lah. Apa boleh. Boleh. Alright, so sampai di sini saja guys. Thank you for watching. Korang jangan lupa check it out Bon daripada Fikri Hash. So subscribe juga kepada Bon punya channel. Dan korang jangan lupa untuk like video ni, komen, share dengan kawan-kawan korang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Peace.